Semua nampak skrin cikgu? Okey. Okey. Jadi untuk kita akan bincang untuk bahagian B dan C dahulu. Bahagian A tu nanti. Okey. Untuk soalan 1, tentukan nilai P, Q, R dan S. Okey. Sekarang kita ada garis lurus. Dimulakan dengan -1 sehingga S. Okey. Kita lihat sini adalah kosong kan? Untuk P, nilai P, ada segelintir daripada kamu, jawapan dia dah betul, 1/4. Tapi masalah dia, dia lupa dengan simbol negatif. Jadi macam mana kita nak tahu P ni berapa? Okey. Kita lihat. Okey. Kita lihat di sini. Kita ada dua nombor yang bersebelahan yang mana kita boleh cari beza di antara dua nombor tersebut. Tapi untuk di sini, cikgu akan ambil kosong dan 1/4 lah. Bermakna, untuk setiap skala, beza dia adalah 1/4. Okey. Untuk garis nombor, ke kanan kamu akan tambah dengan 1/4. Dan ke kiri kamu akan tolak dengan 1/4. Maka kosong tolak 1/4, kamu akan dapat -1/4. Okey, itu untuk P. Kalau untuk Q, 1/4 tambah 1/4. Kalau kamu tulis 2/4, cikgu terima. Kalau kamu tulis 1/2 pun cikgu terima. Okey. Kemudian untuk R. R adalah 1 tambah 1/4. Kamu boleh tulis 1/4 ataupun 5/4. Okey. Kemudian selepas itu kita ada R. R tadi kita dah jumpa 5/4. 5/4 tambah 1/4 jadi 6/4. Kalau pemudahkan, kamu akan dapat 1/2. Ini sahaja cara untuk jawab soalan 1. Okey, tak ada masalah? Okey, sekarang kita lihat soalan 2. Okey. Soalan 2 ni kira bonus sebenarnya. Ini kamu boleh tekan kalkulator sendiri saja. Okey, lengkapkan langkah pengiraan berikut di dalam petak dengan jawapan yang betul. 4/24 darab punca kuasa 64 dan dikuasakan dengan 3. Okey. Mula sekali 1/6. 1/6 ni adalah dipermudahkan daripada 4/24. Maknanya sekarang kita nak jadikan 64 ni yang lebih mudah lah. Yang mana 64 adalah perfect square. Punca kuasa 2 sempurna. Okey. Jadi untuk mendapatkan 64, kita boleh gunakan 8 kuasa 2. Okey. Jadi kotak pertama adalah 8. Punca kuasa didarabkan dengan kuasa 2. Okey. Punca kuasa didarabkan dengan kuasa 2. Dia akan hilang di sini. Sini dah tak ada lagi dah. Ini tak ada lagi. Bermakna kita hanya tinggal 8 saja. 1/6 darab 8 kita dapat 4/3. Ini kamu boleh tekan guna kalkulator. Dan 4/3 kuasakan dengan 3. Bermaksud dia 4 kuasakan dengan 3 per 3 kuasa 3. Okey, kalau kamu tak ada kalkulator, kamu boleh kira satu-satu seperti inilah. 4 kuasa 3, 64. 3 kuasa 3, 27. Ataupun kamu boleh tekan kalkulator. 4/3 dalam kurungan kuasa 3 dan sama denganlah seperti biasa. Kalau ada yang tak faham, kamu boleh bagi tahu. Okey, untuk soalan ini ramai yang tak dapat jawab. Okey, ada yang hanya dapat separuh markah sahaja. Okey, dia minta permudahkan. Okey, permudahkan P kuasa 2 dalam kurungan kuasa 3 bahagi dengan P kuasa 8. Okey, jadi macam mana?
Bila kita ada kurungan, bila kita ada kurungan bermakna P kita sekarang ni adalah 2 darab dengan 3. Di sini. 2 darab dengan 3. Dia akan jadi tambah kalau P kuasa 2 darab P kuasa 3. Ini baru P2 tambah 3. Kalau ada kurungan, kita gunakan P2 darab 3 bahagi P8. Kamu darab ni dia akan jadi P6 bahagi P8. Kalau darab, kita tambah punca kuasa. Kalau bahagi, kita tolak. Jadi 6 tolak 8, kita dapat P kuasa negatif 2. Bila ada P kuasa negatif 2, dia minta permudahkan tadi bermakna kita nak dia dalam bentuk tak ada kuasa negatif lah. Bila negatif, dia akan jadi 1 per P kuasa 2. Kalau kamu berhenti sehingga sini, cikgu cuma boleh bagi kamu markah 1 sahaja. Untuk C, maklumkan kepada cikgu kalau cikgu lebih masa. Soalan C. Dalam rajah 1A, cari nilai Y. Pada asalnya kita cuma ada satu garis selari dan dua garisan yang membentuk satu bucuh Y. Bila kita buat satu lagi garis selari di sini, kita buat satu lagi garis selari di sini, kita akan membentuk satu apa orang cakap? Satu bentuk yang kita senang untuk dapat kira sudut lah. Separuh segi 4. Bila kita ada dua garis lari, ini adalah A, ini adalah B. A tambah B sama dengan 180 darjah. Tapi untuk ini, cikgu pecahkan dua. Yang pertama di atas. Ini adalah 52 darjah. Bila sini 52 darjah, di bahagian dalam pun kita akan dapat 52 darjah juga. Bermakna sekarang ni Y ni kita dah bahagi kepada dua bahagian. Kemudian kita lihat bahagian bawah. Kita ada 115 darjah. Tadi cikgu beritahu A tambah B kita akan dapat 180. Jadi untuk mencari sudut kedua Y ni, bahagian dalam ni kita akan gunakan 180 darjah tolak dengan 115 darjah dan kita akan dapat sudut di dalam ni adalah 65 darjah. Maka nilai Y ialah 52, sudut pertama tadi yang kita lihat, tambah dengan 65 darjah sama dengan 117 darjah. Ini adalah sifat garis lurus yang kamu kena tahu, sudut dan garis lurus. Dan kita lihat soalan B. Rajah 1B ialah carta pai yang menunjukkan sebuah bilangan buah rambutan yang dimakan oleh 4 orang pelajar. Kita ada Jati, Jannah, Nuh dan juga Adam. Kira min bilangan buah rambutan yang dimakan oleh seorang pelajar. Untuk kira min, kita akan gunakan min sama dengan jumlah X dibahagikan dengan N. N ni maksud dia nombor keseluruhan dia lah. Kalau kita lihat, kita ada 4 orang murid. Maka di sini N kita adalah 4. Dan nilai X kita adalah, kita akan tambahkan 22, 16, 12 dan juga 20. Maka nanti kita akan dapat min dia adalah 22 tambah 16 tambah 12 tambah 30 bahagi dengan 4. Kita nak berapa banyak yang dimakan buah rambutan yang dimakan oleh setiap pelajar ni. Dibahagikan dengan 4, maka
secara puratanya, okay, min adalah purata. Secara puratanya, seorang pelajar dia akan makan lebih kurang 20 biji rambutan. Okey. Kemudian untuk 2, kira sudut sektor yang mewakili bilangan rambutan yang dimakan oleh Adam. Untuk mengira sudut sektor, kita akan gunakan pecahan. Ini adalah X kamu. Bahagi dengan N. Oh, sorry, bukan N. Bahagi dengan keseluruhan. Yang mana untuk di sini keseluruhan kamu adalah 80 darab dengan 360 darjah. Sebab kita perlu sektor ni dia melibatkan bulatan. Bulatan kita ada 360 darjah. Okey. Sayanglah kamu tak dapat nak jawab soalan ni. Sebab dia sangat senang. Okay. 30 per 80 darab 360 darjah. Maka kita akan dapat 135 darjah. Okey. Ada masalah? Okey. Cikgu anggap tak ada lah. Alright. Kita akan masuk kepada soalan C. Kembangkan 9 dalam kurungan 2 tambah Q. Untuk ini kamu akan darab masuk. Okey, 9 darab 2 kamu dapat 18. 9 darab Q kamu dapat 9Q. Okey. Dan untuk yang kedua, ungkapkan 2 per 36 tolak 4M tolak 8 per 6M. Okey, bila kita ada pecahan dan juga melibatkan tambah tolak, apa yang kamu perlu pastikan adalah pembahagi dia mestilah sama. Okey, pembahagi dia mesti sama. Okay. Pembahagi sebelah yang pertama kita 3M, yang kedua adalah 6M. Jadi 3 ni kita boleh tukarkan kepada 6M kan? Jadi kita akan darab bahagian bawah kepada 2 dan bahagian atas pun kepada 2. Maka kamu akan dapat 4 per 6M tolak 4M tolak 8 per 6M. Okay, sampai sini ramai yang tahu buat. Tapi bila sampai sini dia dah stuck dah. Okay, sekarang kita gabungkan. Kalau kita gabungkan secara asalnya, dia akan jadi macam ni. 4. Alamak. 4 tolak dalam kurungan 4M tolak 8. Bila kamu gabungkan, dia sebenarnya mesti dalam kurungan lah. Tak kisahlah dia hanya ada satu nombor ataupun dua nombor. Kamu mesti letak kurungan untuk mengelakkan kesilapan. Sebab ada yang pergi tulis, di sini 4 tolak 4M tolak 8. Jadi dia dah salah di sana lah. Okay. Bila kamu ada kurungan seperti ini, per 6M, okay, dia sama macam tadilah. Macam yang mula-mula kita kira tadi. Bila ada negatif, kamu akan darab masuk ke dalam. Negatif 4M. Negatif dan negatif 8, dia akan jadi positif 8. Jadi di sini kita akan tambah dan tolak nombor yang sama sahaja. Kalau dia ada satu penyebut, maka dia akan tolak dengan penyebut yang samalah. Jadi kalau untuk ini, kita akan gunakan 4 tambah 8 sama dengan 12. Oleh kerana negatif 4M ni tak ada pasangan, jadi kita akan kekalkan negatif 4M per 6M. Okay. Kemudian dia minta dalam bentuk termudah. Kita sekarang ni masih dalam nombor genap kan. Bila kamu lihat sahaja pecahan kamu mempunyai nombor genap, kamu boleh permudahkanlah, yang mana kamu akan keluarkan 2 daripada 12 tolak 4M. Okay, bila kamu keluarkan 2, keluar ke depan, kita akan tinggal 6 lah. Macam mana kita nak dapat 6 ni? 12 bahagi 2, maka kita dapat 6. Okay, 4 bahagi 2, kita dapat 2M. Okay, untuk darab dan bahagi, kamu boleh keluarkan satu-satulah.
Okay, macam ni tadi kan 4M. M ni dia tak perlu bahagi dengan 2. Dia boleh kekal di sana M sahaja. Tambah dan tolak yang kamu kena ikut yang sama bulu saja. Okay. Sekarang kita ada 2 dalam kurungan 6 tolak 2M bahagi 6M. Pemudahkan, kamu akan dapat 6 tolak 2M. Okay. Bila tinggal 1, kamu boleh abaikan per 3M. Jadi ini adalah jawapan akhir kamu lah. Kalau kamu berhenti sampai di sini, kamu boleh dapat 2 markah saja. Okay, boleh ha? Okay. Untuk soalan 2. Dalam raja 2, PQR ialah diameter bulatan dan SQT ialah satu garis lurus. Cari nilai bagi X. Okay, ini adalah sifat yang ada di dalam bulatan. PQR ialah diameter. Bermakna bila kita ada segitiga di sini, okay, kita ada ini diameter, ini alamak. Okay, bila kita ada satu bulatan, satu diameter, okay, maka satu sudut yang bertentangan dengan diameter tersebut adalah 90 darjah. Kalau di sini sudut bertentangan dia adalah PSR. Jadi, satu bahagian ni 50, maka bahagian bawah ni adalah 40 darjah. Okay. Sekarang, kita lihat SPR. Oh, sorry, satu lagi. Bila kita ada 2 garisan yang bertindih seperti ini, okay, 2 garisan yang bersilang. Okay, bila kita ada 2 garisan yang bersilang, satu bahagian 64, maka bahagian bertentangan pun akan jadi 64. Okay. Jadi sekarang macam mana kamu nak cari X? Ada 2 cara. Sama ada kamu gunakan cara ini. SPR, nilai SPR ialah 180. 180. Kita akan gunakan segitiga ni ya. Ini adalah segitiga yang kita akan gunakan. SPR 180 tolak 64 yang kamu dah jumpa tadi. Tolak dengan 50 darjah, maka kamu dapat di sini adalah 66. Okay, jadi untuk cari X, kita akan gunakan segitiga PSR. Segitiga PSR. X tambah 66 darjah tambah 90 darjah di sini sama dengan 180 darjah. Dan kamu selesaikan, dia akan jadi X sama dengan 180 tolak 90 tolak 66 darjah. Maka kamu akan dapat 24 darjah. Ataupun cara kedua yang kamu boleh guna. Cara kedua dia. Kamu gunakan segitiga yang di bawah ni. Okay, bagaimana? Jadi di sini kamu akan kira sudut SQR. Macam mana kamu dapatkan sudut SQR? Tadi kamu tahu di sini 64 kan? Okay, sekarang ni kamu dah tak tahu ini 64. Kamu ada satu garis lurus di sini. Okay, satu garis lurus adalah 180 darjah. Untuk cari sudut selebihnya, kita akan tolakkan dengan 64 darjah. Maka kamu akan dapat 116 darjah. Maka, sini kita ada segitiga. Ini kita akan guna segitiga QSR. Okay. 116 darjah tambah 40 darjah yang kamu dah jumpa tadi. Tambah X sama dengan 180 darjah. Dan kamu akan dapat jawapan yang sama iaitu X sama dengan 24 darjah. Okay. Kita teruskan. Soalan B.
banyak yang lemah bahagian bila melibatkan algebra seperti ini ya. Kita ada P, Q. Okey, jadi untuk ini, untuk menentukan titik persilangan dua garis lurus menggunakan kaedah penggantian. Okey, kalau kamu guna kaedah penambahan atau penolakan, yang itu cikgu terus bagi salah lah. Sebab untuk penggantian, kamu perlukan seperti ini. Okey, jadi kita jadikan 4P sama dengan 7Q adalah persamaan pertama dan 8P tolak Q sama dengan 26 sebagai persamaan kedua. Okey, kita tak boleh selesaikan seperti ini. Kita jadikan salah satu dia sebagai satu persamaan sahaja yang mana P adalah sama dengan 7Q bahagi 4. Maknanya tadi 4P kan? Kita jadikan dia 7Q tolak 4 lah. Kamu pindahkan yang ni. P darab 4. Jadi kita nak P sahaja, 4 pindah ke sebelah kanan. Jadi sekarang ni kita dah ada P. Kita akan gantikan 3 tersebut, persamaan ketiga ini, ke dalam persamaan kedua. Maknanya kita gantikan P kita. 8 dalam kurungan 7Q per 4 tolak Q sama dengan 26. Okey, 8 darab 4 dia akan jadi 2. 2 darab 7 jadi 14Q. Tolak Q sama dengan 26. 13Q sama dengan 26. Okey, 14 tolak 1 tadi ya. Ini kalau dia tak ada nombor di hadapan bermakna dia adalah 1. Okey, jadi Q kita sekarang adalah 26 per 13. Okey. Kamu selesaikan, kamu akan dapat Q sama dengan 2. Sekarang kamu dah jumpa nilai Q, kamu nak nilai P pula. Masukkan nilai Q tersebut ke dalam persamaan ketiga. 7 darab 2 bahagi dengan 4, maka kamu akan dapat 7 per 2. Okey, ada yang bagi dalam bentuk perpuluhan. Sekejap. Jawapan dia cikgu boleh terima di sini. Sama dengan 3.5. Tapi oleh kerana ini adalah titik persilangan dua garis lurus, lebih baik kalau kamu gunakan pecahan lah. Jadi titik persilangan kita tak tahu P sama ada. Titik persilangan ni kan dia melibatkan X dan Y kan. Kita tak tahu P itu X ataupun Y. Jadi cikgu terima jawapan 7 per 2 dan 2 ataupun 2, 7 per 2. Dua-dua cikgu terima markah dia lah. Okey. Kita ada nak habiskan hari ni atau tak? Kita habiskan soalan 2, soalan 3 dan bahagian A kita akan bincangkan kelas seterusnya. Okey. Jadi untuk C, sebuah kereta api bergerak dari bandar P ke bandar Q dan kereta api itu bergerak sejauh 375 km pada kelajuan 75 km per jam. Hitung masa dalam jam yang diambil oleh kereta api itu untuk sampai ke destinasinya. Okey. Laju ialah jarak bahagi masa, betul? Kalau kita ubah dia, sekarang kita nak cari masa kan? Hitung masa. Okey, cikgu akan pindahkan masa ke sebelah kiri dan laju ke sebelah bahagian bawah. Jadi untuk mengira masa, ianya sama dengan jarak bahagi laju. Okey, maka sekarang kita ada jarak 375 km dan kita akan bahagikan dengan 75 km per jam. Okey. Jadi untuk di sini, dia akan dapat 5 jam. Kalau ikutkan, cikgu tak bagi markah kalau kamu ada yang tulis 5 km per jam. Ini dah salah. Kenapa? Kilometer bahagi kilometer ni, unit ni sama macam nombor. Kilometer bahagi kilometer, kilometer hilang sebab dia ada sama. Okay, sekarang ni, dia adalah 1 per J-1.
Okay, bila kita ada pecahan, ini yang asal lah. Ini yang asal. Bila kita ada pecahan, kita akan darabkan dengan -1 lah. Pecahan maksud dia bahagi. Bila bahagi, kita tukarkan kepada nombor bulat yang biasa, dia akan jadi -1. -1 ni untuk yang semua yang ada di bawah. Jadi yang bahagian bawah ni tadi, bawah pecahan ni adalah J kuasa -1, maka didarabkan dengan J kuasa -1 lagi, maka dia akan jadi J kuasa 1, yang mana dia akan tinggal J sahajalah. Sebab tu jawapan dia nanti akan jadi 5 jam. Okay. Jadi untuk kamu selamat, okay, untuk cikgu cuma cross out ni, cikgu tulis jam untuk kamu dan cikgu tanda betul lah. Untuk selamat, kamu lihat bahagian depan. Kamu kira tentang masa. Jadi jawapan akhir kamu mesti dalam masa. Ini adalah unit, kilometer per jam ni adalah unit untuk laju. Okay, jangan salah. Okay, kita lihat soalan terakhir untuk hari ini. Jadual 1 menunjukkan waktu bertolak dan waktu ketibaan sebuah bas ekspres dari bandar S ke bandar T. Okay, dia bertolak 4.50 dan sampai 6.25 petang. Perjalanan dari S ke T telah ditunda selama 1 jam 43 minit kerana banjir. Pada pukul berapakah dalam sistem 24 jam bas itu tiba di T? Okay. Sama ada kamu nak tukar dahulu masa kamu ni ke dalam 24 jam, kemudian baru kamu lakukan penambahan atau penolakan, ataupun kamu tambah dahulu, baru kamu tukar kepada sistem 24 jam. Terpulang kepada kamulah. Tapi untuk ni, maksud dia di sini, perjalanan dari S ke T tu dia ditunda, bermakna dia lebih lama lagi lah. Bermakna sepatutnya dia tiba pada 6.25 petang. Tapi dia lambat 1 jam 43 minit, bermakna kita nak tahu jam selepas itu. Okay, tahu jam selepas tu, maka kita akan tambahlah. Untuk sini, cikgu buat pembahagian seperti ini, supaya cikgu tak keliru. Jam dan minit, 6.25 tambah dengan 1 jam 43 minit. Okay, ini masih lagi dalam sistem 12 jam. Bila tambah, cikgu dapat 7 jam 68 minit. 1 minit bersamaan 1 jam. Oleh kerana 68 ni lebih daripada 60, maka kita akan tolakkan 60 minit. Okay, kita akan dapat 8 minit sahaja. Dan bila kita sini dah tolak, kita nak bawa 60 minit daripada 68 ni tadi, pergi ke jam. Maka kita ada 7 jam tambah dengan 1, jadi 8 jam 8 minit. Ataupun 8 minit malam. Tukarkan kepada sistem 24 jam, kita tambahkan dengan 12 jam, maka dia akan jadi 2008. Okay. Jangan tulis 20 titik macam ni 08. Ini salah. Sistem 24 jam dia cuma ada 4 nombor sahaja dan dia tidak ada AM atau PM. Kamu letak, kamu memang terus salah. Okay. Jadi ada apa-apa masalah sampai soalan 2 bahagian C? Kalau tak ada masalah, nanti cikgu akan kongsikan rakaman. Kamu boleh buat bahagian yang kita dah bincang dahululah. Okay. Jadi rasanya itu sahaja untuk hari ini. Cikgu lepaskan kamu awal. Okay. Okay, kalau tak ada soalan, kamu boleh left dan nanti cikgu akan kongsikan rakaman di grup. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Sama.